Terima kasih Yang Berhormat Dr. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Di-Pertua dan terkhusus saya ingin ucapkan syabas dan tahniah kepada Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan Madani di atas satu langkah yang sangat berani untuk dibawa laporan Ketua Laporan Audit Negara untuk dibahaskan. Ini satu kes awalan yang saya kira perlu dituruti seterusnya. Walaupun ramai yang berhujah menyatakan bahawa dalam PAC kita ada untuk berbahas isu-isu yang dikemukakan, tetapi sepanjang pengalaman saya sebagai wakil Parlimen Dewan Rakyat selama 3 penggal, buku laporan audit itu hanya diletakkan di atas meja kami saja. Terpulanglah kepada wakil rakyat yang rajin, dia akan baca dan dia akan brought up the issue dengan izin untuk dibahaskan. Walaupun PAC mengambil tugas, tapi dia lebih terpilih untuk membincang isu-isu tertentu. Dengan dibukakan perbahasan di medan Parlimen, saya kira ini satu yang lebih telus, terbuka dan boleh diakses oleh rakyat, mengetahui apakah isu-isu yang melibatkan soal ketirisan, integriti di dalam pentadbiran ataupun dana awam. Saya juga ingin menjelaskan di sini bahawa apabila Ketua Audit Negara membuat laporan, dia tidak ada apa-apa kepentingan. Sebab tadi disebut oleh Menteri bahawa dia ada 3 objektif ataupun 3 kriteria yang dia kena penuhi, di mana di situ dia ini tidak ada apa-apa kepentingan nak menyokong ataupun nak membantah kerana ia melibatkan soal aktiviti yang melihat kepada keberkesanan, dia punya efisiensi, dia punya ekonomi dan juga dia punya keberkesanan. Yang kedua ialah kepatuhan undang-undang. Sangat penting. Tanpa kepatuhan undang-undang, kita akan mendapati agensi kerajaan yang tertakluk kepada akta di Parlimen tidak menghormati undang-undang. Apabila ia tidak menghormati undang-undang, maka aktivitinya mungkin juga terjejas melibatkan pelabur-pelabur. Jadi bagi saya, usaha untuk mendedahkan perbahasan secara objektif, bukan emosi, tapi secara objektif, lebih memberikan ruang untuk kita memperbaiki secara lebih efektif dan memastikan kerajaan membelanjakan kewangan negara itu dengan lebih tepat. Saya sebagai seorang yang pernah diberikan amanah dan tugas untuk menjaga tabung haji. Ya, saya rasa di dalam Dewan ini boleh saya sebut tabung haji, mungkin Dewan akan tahulah isu-isu yang berlegar di sekitar tabung haji. Ya, malah saya diserang. Tapi saya nak jawab dalam Dewan yang mulia ini. Apa yang kita lakukan dalam penstrukturan tabung haji, kalau kita lihat laporan Felda, Tuan Di-Pertua, sama saja masalah dia. Isu hotel Felda ni. Felda Grand Borneo Hotel. Sama je. Sama je. Laporan daripada audit bagi tahu hotel tak buat untung. Lembaga pengarah tak ada. Dan berbagai lagi saya kira kecurangan dari sudut governance, ya. Dan bezanya dengan hotel tabung haji, saya ingin jelaskan dalam Dewan ini, kita mengadakan penstrukturan semula secara menyeluruh. Orang putih kata bite the bullet. Kita tahu Felda ni isu orang Melayu, tabung haji ni isu orang Islam, orang Melayu.
Tapi jangan lupa, entiti dia bukan entiti sentimen. Entiti dia adalah entiti governance. Pentadbiran korporat. Ya, ada 9 juta lebih pendeposit yang melibatkan nilai 78 bilion aset. Apabila kita mendapati dari sudut tak ikut, tak patuh undang-undang, keluar dividen tanpa ikut patuh undang-undang, takkan kita nak duduk diam. Jadi bila kita bite the bullet, maka itulah dia main sentimen. Tapi akhirnya, oleh kerana kita mengikut disiplin untuk governance, pentadbiran korporat, maka akhirnya hari ini tabung haji back on track. Di Felda ni, speaker, tuan yang betul, Felda ni bila nak buat? This is huge loss. Felda ni bila nak buat? Oh, takut kalau buat Felda nanti orang kata macam-macam. Because apabila kita bite the bullet dalam tabung haji, mestilah dividen kena rendah lah. Macam mana nak bayar dividen tinggi? Kalau aset lebih tinggi daripada liability lebih besar daripada aset, ni ada dalam ni sama. Bila kita bayar 1.25%, dia marah. Boleh bayar nak 7% pun. Tapi tak ikut undang-undang lah. Apakah ini yang kita nak biarkan sentimen dan isu menyebabkan satu entiti yang seharusnya punya tadbir urus korporat yang tinggi, tiba-tiba oleh kerana tak mau ini, takut nanti orang kata. Tapi alhamdulillah, pengalaman tabung haji saya nak catat di sini, perlu diambil untuk dibuat reform Felda ini dengan berani, bite the bullet. Jadi sebab itulah saya menyatakan di sini bahawa dalam kita membicarakan soal governance, janganlah main sentimen politik yang murah ni. Janganlah, buang masa. Because at the end of the day, yang bagi kesan tu ialah kepada siapa? Pada 9 juta pendeposit. Siapa? Orang Islam. Felda pun semua orang Islam, orang Melayu. Saya cakap ni on the basis of dia punya entity. Saya tidak berniat untuk bersikap rasis di sini. Jadi, saya bersyukur pada Allah. Kerana kita dibentangkan secara open. Dan satu soalan saya kepada menteri, saya pun tak tahu menteri mana pergi. Siapa nak jawab ni saya pun tak tahu. Ada orang jawab sama. Sebab apa soalan saya ni? Recording tu ada. Thank you very much. Ada satu soalan penting ni Tuan Speaker, Tuan Yang Dipertua. Apa dia? RCI tabung haji ni tak keluar-keluar lagi ni. RCI tabung haji tak keluar-keluar lagi. Kenapa? Saya pun nak tahu. Saya dah pergi, saya dah hadir, saya dah bagilah penerangan. Apabila orang kata macam-macam, tabung haji ni jual lah, tanah tabung haji, hotel tabung haji jual kat China. Dah bawa pergi mahkamah, dah menang 2 kes lah. But where is the RCI? Ni pegawai-pegawai ni. Catat bagi tanya kat menteri. Saya nak tengok mana RCI. Kerana tanggapan orang kepada tabung haji hari ni masih berligar. Ketika 22 bulan dulu kerajaan ni jual tabung haji, jual hotel, dia jadi bahan kempen politik. Bagaimana ceramah tiap-tiap malam. Ini PRN ni pun ceramah juga ni. Bagilah keadilan. RCI mana? Tunjuk kepada rakyat. Ini laporan RCI dia. Siapa salah, ambil tindakan. Siapa yang betul-betul lah. Siapa salah, salah lah. Tapi membiarkan perkara ini hanging, dan saya rasa kerajaan Madani hari ini ada kuasa. Saya rasa saya seru, saya minta didedahkan. Sebab pengalaman Felda ni, saya berani katakan, kalau kita tak ambil tindakan, takat report saja, tak ada satu penstrukturan semula, and biting the bullet, kita akan datang lagi, Felda nanti kerajaan kena pump in lagi duit. Jadi sebab itu saya akhiri, sebab masa dah cukup, dengan ingatan kepada kita semua tentang negara ini, bahawa wal baladut tayyib yakhruju nabatahu biidzni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakhda kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Satu negara yang baik hasilnya akan keluar dengan hasil yang baik, dengan izin Tuhannya. Dan sebuah negara yang buruk, termasuklah yang tidak ada tata kelola kewangan, rasuah, tidak ada integriti, tidak akan lahir melainkan hasil yang terbantut. Demikian kami menerangkan ayat-ayat kami kepada mereka, orang-orang yang bersyukur. Jadi hari ini kita bersyukur.
Kalau ada pemimpin yang betul-betul nak jadikan negara ini yang keluar daripadanya hasil yang baik, biizni rabbih. Dan sebab itu kita minta bahawa perbahasan kita kali ini diambil serius, kerana ini meletakkan satu standard baru supaya siapa yang datang kemudian dia kena betul-betul beramanah dan bertanggungjawab kepada dana awam yang diamanahkan kepada kerajaan. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat